Jude Bellingham baru-baru ni menangi anugerah Golden Boy. Tapi rasanya benda tu dah boleh predict dah boleh jangka dah. Dan aku ada melakukan siapan di laman X baru-baru ni bercakap soal mungkin peak dia boleh capai dalam tempoh berapa tahun lagi. Sebab tu tadi aku tanya soalan tu dekat Faizan juga, Aki, dan kita boleh terus tengok screenshot beberapa reply daripada orang ramai dekat laman X yang mungkin kita boleh bacakan terus. Sebab kalau kat belakang ni kita boleh terus tengok, yes, daripada aku tweet yang tu, aku cakap soal Copa Trophy Golden Boy. Tapi adakah Jude Bellingham perlukan berapa tahun lagi dia perlukan untuk dapat terus ke puncak karier dia, menang World Cup, Euro, Ballon d'Or, menang tu bila dia boleh dapat. So ada reply daripada Eden Ayub, dia cakap nak sampai ke puncak karier tak ambil masa lama, dalam 5 tahun boleh sampai. Cuma kena stay dekat Real Madrid, lupakan EPL. Nak menang World Cup dengan Euro dengan Singapura. Bukan Singapura. Bukan Singapura. Tu. Dia pun tanya-tanya Dengan Southgate. Aku kan yang 19 aku ingat Steven Gerrard, kau tahu tak? Tapi untuk manager baru tu tak perlu masa. Ballon d'Or tak penting. Itu kata Eden Ayub. Tapi daripada Will Never Die, 5 tahun kita sama juga dengan Eden Ayub. Kita akan tengok sama ada dia recreate Pogba punya career ataupun Modric. Tapi nak recreate Zidane punya story, be yet still achievable untuk umur dia now. At the moment, he's unique and crazy talent. Itu untuk 2 orang. Tapi lagi 2 yang mungkin kita boleh terus tengok sebenarnya. Sebab aku rasa ada lebih kurang 3 ataupun 4. Yes, ni. Daripada M. Faiz, 23. Mungkin lagi 2-3 tahun. Macam yang Kish setuju tadi sebenarnya. Jude akan menjadi pesaing untuk top 3 list Ballon d'Or kerana dia dah berada di top team jatuh Real Madrid dan menang segalanya. Tak seperti Mbappe yang masih berada di takut PSG. Tricky juga. Dan daripada pahlawan moden, wah, ini betul-betul liar nama dia. Unexpected dia boleh letup dekat Real Madrid hanya beberapa game. Lagi 2 tahun boleh menang Ballon d'Or. Kish, tadi aku tanya 3 tahun, dia cakap 2 tahun. Aku pula ada lagi satu soalan untuk kau. Kenapa ni? Berani ke tak untuk kau? Aku seram lah bila kau tanya aku macam ni. Ni show aku tau. Tak, berani ke tak? Hang predict bila umur Jude Bellingham 30 atau 31, United beli dia 90 juta. Berani ke tak awak? Aku berani untuk kata, tapi bukan 90 juta. Tapi aku berani untuk cakap United akan willing untuk beli overpriced. Sebab 90 juta zaman tu kecil. Mungkin itu dah 150 dah. 150 pun silap lebih kurang 40-50 je sekarang ni. Tapi bercakap soal Jude Bellingham, Faiz, mungkin boleh start dengan hang yang ni. Sejauh mana dia ni influence towards the whole team yang dia main, Real Madrid, England. Sejauh mana dia influence kat dalam team tu? Sebab aku tanya konteks ni sebab dulu kalau dekat Borussia Dortmund waktu dia di kemuncak, contoh last season, orang nampak selepas tak adanya Erling Haaland, tak adanya Jadon Sancho, so semua attention pergi kat dia. Tapi now kau dekat Real Madrid, dekat situlah ada Vini juga. Tapi still, dan kita tahu last season dengan 2 season lepas, all attention Real Madrid tu sama ada Benzema ataupun Vini. Dan suddenly dia datang, all attention pergi dekat dia. So that's why aku tanya, how big influence yang dia bawa? Pertama-tama sekali, aku sukar untuk letakkan perkataan muda dalam sentence yang sama dengan Jude Bellingham. Sebab dalam umur bola sepak dah, ini aku ulang Profesor bola sepak aku Jose Mourinho apa yang dia cakap. Okay. Tak maaf, izinkan saya. Okay. Kalau dia buat debut umur 16, sekarang 22 kan? 21. Dia 20. Okey, kalau dah cukup jumlah dah 20. Dah cukup jumlah. Dia dah masuk musim keempat as a full professional kan? Musim 4 ke 5, musim ke-5 as a full professional. Sedangkan kebanyakan pemain lain start kan break umur 18, lepas tu start regularly main umur 19 dan mereka umur 24 macam tu baru sampai ke tahap Jude Bellingham macam ni. Tapi dalam umur bola sepak dia dah matang lah. Dia dah matang lah. Disebabkan itu, bila dia ke Borussia Dortmund satu ketika dulu, dia tak menunggu lama untuk terus membarisi kesebelasan utama. Dia tak menunggu lama. Walaupun pada masa itu ada beberapa nama lain, terutamanya nama daripada Jerman sendiri, yang lebih berpengalaman, yang lebih season pro daripada dia, yang lebih tahu macam mana nak behave dalam a professional football game daripada dia. Tapi dia tetap start ahead of them. Itu dah menunjukkan betapa besarnya influence dia. Kalau tak kita mudah kan nak cakap, kalau kita pemain Borussia Dortmund pada ketika itu, kenapa kita nak kena kalah dengan budak ni? Maknanya dia tak budak kat situ. He's a monster. And sekarang ni kita dah boleh tengok seorang pemain midfield di liga paling, menurut aku liga paling teknikal di dunia, di kelab paling besar di dunia,
dan boleh jaringkan 15 gol setakat ini, tak sampai half a season lagi, as a 20-year-old, a midfielder. He's crazy. Enormous. Sebelum kau sambung Kish, kita semua tak jangka yang secepat ni dia nak sesuaikan diri dekat Real Madrid. Tapi waktu di Borussia Dortmund, aku tahu dia ni adalah pemain yang he's something very different compared to the others. Ingat tak ada satu gambar melibatkan dia dekat dressing room dengan siapa so-called dictator manager untuk Borussia Dortmund? Yang mana? Manager Borussia Dortmund. Marco Rose, bukan? Bukan Marco Rose. Lucien Favre. Bukan. Yang dia director ke CEO. So bila orang kena pecat, dia yang take over. Terzic. Ya, Edin Terzic. Ya. So kan satu gambar dia kalau ingat dekat dalam dressing room. So Edin Terzic duduk dengan dia sebelum dia dapat armband for the first time dengan Borussia Dortmund. So aku rasa gambar tu dia menceritakan how big he is towards football sebenarnya. Sebab kita tahu kan Jerman kan dia ada satu football hierarchy yang kena ada macam contoh so-called kalau kat sini orang kata orang lama sikit lah baru kuat dia punya karakter. Tapi Bellingham tak perlukan tu untuk pegang that status dekat Borussia Dortmund. Tapi gambar tu menceritakan benda tu. So that's why aku rasa aku dengan pendapat tadi Jude Bellingham tu dah nampak waktu tu, tapi again aku tak expect dia secepat ni. Kau tahu satu benda yang di mana waktu yang aku sedar yang Jude Bellingham ni is destined for big things. It's even sebelum dia join Borussia Dortmund, di mana dia dapat tawaran daripada Bersepah Club, daripada MU sendiri. Yeah. Dan dia datang melawat Old Trafford, melawat Carrington, siap keluarga dia ada jumpa Sir Alex Ferguson. Sebab tu dia tak sign, dia tengok Carrington. Teruskan. Dia pergi banyak kelab, right? Dia pergi banyak kelab. And the one thing yang kita kena faham tentang Jude Bellingham ni adalah Jude Bellingham sangat rapat dengan ibu bapa dia. Dan ibu bapa dia yang menemani segala proses pencarian kelab, sponsor, everything. Ibu bapa dia yang represent dia. And ibu bapa dia adalah pasangan yang sangat level-headed, yang sangat mementingkan progres jangka masa lama. Okay. So that's why walaupun tawaran dari Man United jauh lebih banyak duit, walaupun ada berjumpa dengan legenda klub seperti Sir Alex Ferguson, tetapi mereka lebih memilih projek Borussia Dortmund kerana mereka melihat Borussia Dortmund itu sebagai batu loncatan untuk dia melebarkan karier dia. The same thing Erling Haaland did. Despite offers from all over Europe, tapi dipilih Dortmund sebab dia tahu that's where he can play regularly and develop. And Jude Bellingham even lepas daripada Borussia Dortmund pun, proses pemilihan kelab seterusnya, he could have very easily come back to the Premier League. He could have very easily gone for a club that paid him more money. Realitinya, tawaran Real Madrid jauh lebih kecil daripada Man City. Selepas perpindahan Bellingham ke Real Madrid, ada artikel di Athletic yang broke down proses bagaimana Man City kejar dia, bagaimana Real Madrid kejar dia. Dan walaupun tawaran Man City itu berkali ganda lebih besar, tetapi Juni Calafat, karakter dalam Real Madrid yang meyakinkan ibu bapa untuk masuk ke projek Real Madrid ni, yang dia bukanlah manusia yang kejar duit semata-mata, dia kejar the right sort of opportunities. Dan di situ sahaja hang tolak tepi talent, hang tolak tepi kebolehan, hang tolak tepi skill set yang dia ada. Tetapi semua benda ni campur dengan the right mindset and the right guidance. Itu adalah resepi yang boleh melonjakkan kerjaya seorang pemain. Benda tu yang drive lagi sebab kita tahu skill man management daripada Don Carlo pun main peranan juga. Sebab benda tu, Faiz. Aku lebih kepada setuju apa yang Kish cakap. Dalam banyak industri, bila aku fikir-fikir balik, kita kena bezakan umur dengan the artistry lah. Contoh dia, kalau kita tak ambil dalam bola sepak kita, aku bagi contoh ni. Neymar start main Santos umur dah berapa? 15 ataupun 16. Okay. 15 ataupun. Jadi dia matang awal dalam artistry dia, iaitu bola sepak dia. Tetapi aku tak maulah kata yang dia tak ada guidance yang tepat, tetapi hantarlah pemain daripada Brazil ni macam mana kan. Pembawakan diri, I think it's fair untuk hang cakap tak ada guidance yang tepat. Okay. Dan kita boleh tengok body language dia macam mana, cara dia spend masa dia macam mana, duit, dengan siapa dia spend masa dia, dengan entourage dia kan, entourage yang dia sendiri bela dengan duit yang dia dapat daripada bola sepak kan. Dan benda-benda tu tak jadi dekat Jude Bellingham. Okay, fair. Kita ambil pula Rafa Nadal.
Sama, broke out umur 17, 18, mula master his artistry very early. Tapi dia ada uncle dia yang juga coach dia. Dia ada ibu bapa dia yang memang menyokong dia, dan dia bukanlah seorang kaki perempuan seperti yang mana yang banyak atlet-atlet bola sepak. Serena Venus Williams dengan Venus bapak dia. Williams. Okeylah, kalau kita tak mau ambil sukan pun, mendiang Steve Jobs yang mendirikan Apple kan. Daripada mula orang dah tahu dia genius. Tetapi macam mana kehidupan peribadi dia, guidance dia. Sebab the thing is, berapa jam sehari yang diorang ni spend dalam artistry mereka, dan the rest adalah kehidupan mereka. Jadi kalau kehidupan dia macam guidance dia tak stabil, guidance dia tak tepat ataupun apa, mudah untuk mereka, memang still boleh nampak artistry mereka, tapi dia takkan lama. Jadi kenapa Bellingham special daripada orang lain, daripada pemain-pemain lain, adalah guidance yang kuasa. Kalau dia pemain bola kat Malaysia, dia tak cepat nak pakai H lah. Kereta-kereta yang macam tu. Kereta-kereta mahal. Guidance. Betul. Sebab tu juga kalau kita tengok, kenapa contoh satu. Kenapa Adriano, kita boleh nampak Adriano Inter Milan dulu. Pada satu masa tu dia the best in the world lah. Pemain yang mempunyai tendangan paling kencang dalam Winning Eleven. Dalam Winning Eleven, betul. Tak ada otak. Tapi beberapa tahun dulu kita tengok dia pegang AK-47 macam gangster. Betul tak kenapa? Sebab dia mungkin keluarga daripada Brazil, daripada favelas. Bukan kita nak merendahkan taraf kehidupan mereka, tapi itu realiti dia kan. Bila dapat satu jumlah duit yang banyak, jadi OKB lah. Jadi orang kaya baru. Dan bercakap pasal guidance pun, even everything collapse. Dalam konteks Adriano, kita jangan lupa juga, semuanya collapse waktu bapa dia meninggal. So dah tak ada orang yang ada dengan dia in all the time. So guidance tu tak tepat lah. Betul.